Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami daripada kumpulan satu yang bawa tajuk pengenalan dan latar belakang kajian. Okey, saya Muhammad Nazirul Mubin bin Ahmad Yani dan dua orang lagi rakan saya iaitu Nurul Ashikin dan Nur Alia Syahira. So kami akan menerangkan sedikit apa itu pengenalan dan latar belakang kajian. Okey, awalnya apa itu pengenalan? Okey, macam secara umumnya apa yang kita tahu, pengenalan ni adalah satu tindakan atau kesan dalam memperkenalkan sesuatu perkara. Contohnya macam pengenalan ni banyak digunakan dalam pelbagai situasi yang mana kadang kita gunakan pengenalan dalam muzik, dalam subjek, dalam orang kata ucapan, dalam penulisan, dalam kehidupan sosial dan sebagainya. Contoh saya ambil contoh beberapa contoh. Contoh macam pengenalan dalam teks. Kalau dalam teks ni kita gunakan pengenalan ni sebagai pendahuluan untuk permulaan teks ataupun ucapan lah. Dan yang keduanya saya ambil orang kata pengenalan dalam muzik. Contoh macam pengenalan dalam muzik ni intro sebelum muzik tu dimainkan yang mana ianya sebuah karya secara umum. Okey, motif sebuah pengenalan ni adalah untuk orang kata menarik minat seseorang dan lebih-lebih lagi dalam penulisan yang mana kalau dalam pengenalan sebuah penulisan tu menarik, so dia akan menarik lagi minat orang untuk membaca keseluruhan penulisan tersebut. Seterusnya, Seterusnya, bahagian ini adalah pengenalan pada isu berkaitan dengan kajian ataupun penyelidikan secara umum yang kita nak buat tu lah. Huraiannya hendaklah memberi gambaran awal terhadap skop kajian yang dilaksanakan oleh calon. Pengenalan juga adalah pengenalan kepada setiap bab, iaitu kita terangkan secara ringkas dan juga padat. Tak perlu nak hurai secara panjang lebar supaya dia tak bertindih dengan latar belakang. Kebiasaannya pengenalan bab cuma menjelaskan pada apa yang terkandung dalam bab tersebut. Contoh bab tu menjelaskan tentang tajuk berkaitan penyelidikan yang kita pilih tu lah. Penulisan pengenalan ini tertumpu kepada penjelasan ringkas tentang kandungan keseluruhan bab 1. Wajar untuk menjelaskan tentang kajian dengan ringkas supaya tidak bertindih, macam tadi saya beritahu, tak bertindih dengan latar belakang ataupun dia tak sama penulisan tu tak sama dengan maksudnya penulisan tu bukan dia macam mana, dia tak sama, maksudnya dia ringkas tapi dia tak menjelaskan dengan lebih terperinci seperti latar belakang. Seterusnya, bagi contoh lah, bab ini contoh ayat untuk buat dalam bab 1 iaitu pengenalan. Contohnya, bab ini menerangkan serta menguraikan beberapa subtopik seperti latar belakang, kajian, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, hipotesis kajian, kepentingan kajian dan batasan kajian. Maksudnya kita jelaskan sedikit lah berkaitan dengan tajuk penyelidikan yang kita nak buat. Seterusnya, pengenalan sering bermula dengan kenyataan umum berkaitan dengan bidang atau fokus permasalahan yang hendak diselidik. Diikuti dengan rasional, justifikasi penyelidikan yang disyariatkan. Secara amnya, pengenalan yang ditulis hendaklah mengandungi ciri-ciri yang berikut. Yang pertama, membina dan membangkitkan minat pembaca terhadap topik yang diselidik. Maksudnya dalam pengenalan tu kita menjelaskan
perkara yang mampu untuk tarik minat pembaca untuk baca penyelidikan kita. Yang tu paling utama lah. Sebab itulah pengenalan ni kita kena buat dengan orang cakap yang terbaik lah. Okay. Seterusnya memberi asas dan penjelasan yang kukuh kepada permasalahan penyidikan yang dapat menjustifikasikan penyelidikan yang penting untuk dilaksanakan. Maksudnya dalam penyelidikan kita nak buat tu, kita kena ada maksudnya sebab apa kita nak buat tajuk yang kita pilih tu. Maksudnya apa main point utama penyelidikan yang kita buat tu. Okay. Lepas tu apa yang kita dapat daripada tajuk yang kita pilih tu. Seterusnya meletakkan idea penyelidikan ini dalam konteks yang berkaitan dengan tinjauan literatur, penyelidikan yang lepas dan mengkhususkan kepada penyelidikan bidang tertentu. Okey, kajian yang kita buat tu, perlulah ada, maksudnya perlulah ada kajian yang dahulu, maksudnya kajian daripada kajian yang lepas lah, kajian yang orang dah buat tapi kita jadikan sebagai point untuk penyelidikan yang seterusnya yang kita nak buat, maksudnya untuk mengukuhkan penyelidikan yang kita nak buat lah. Okay. Seterusnya Okey, berikut merupakan contoh dalam pengenalan lah, yang mana saya ambil ni daripada sebuah jurnal yang menceritakan secara ringkas tentang penggunaan CD-ROM buku teks ataupun dikilani sebagai courseware. Ni kalau apa yang anda semua lihat. Okey, bab ini membincangkan latar belakang kajian, kenyataan masalah mengenai penggunaan CD-ROM apa semua ni. Ini adalah sebuah contoh pengenalan yang kata yang sempurna. Okey, seterusnya kita pergi kepada latar belakang kajian. Okey, secara umumnya latar belakang ni adalah satu pandangan yang dijadikan sebagai panduan bagi sesuatu perkara utama. Contohnya macam kata latar belakang ni terhasil daripada pengalaman yang dihadapi oleh seseorang ataupun latar belakang ni hasil daripada pemerhatian yang telah dilakukan oleh seseorang. Okey, contoh macam latar belakang ni selalunya digunakan dalam dalam penulisan ataupun dalam kehidupan kita lah. Kan contoh macam kalau dalam penulisan ni adalah dasar utama bagi penulis untuk memberikan pemahaman kepada pembaca. Yang mana kalau macam contoh kita nak buat tesis, kita buat tajuk berkenaan dengan harta ataupun sebagainya. Okey, kita mesti terangkan latar belakang berkaitan dengan harta supaya pembaca tu faham apa yang kita ingin sampaikan. Betul. Contoh yang kedua, contoh macam latar belakang kehidupan, macam kalau kita nak kenal dengan seseorang tu kena tahu latar belakang dia apa semua. Alright. Okay, next. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan latar belakang kajian? Okay. Latar belakang kajian ni merupakan kunci utama yang membuka pemahaman pembaca tentang topik kajian. Maksudnya latar belakang ni adalah kunci yang utama untuk memahami tentang topik yang kita kaji. Okay. Latar belakang kajian juga akan memberikan huraian gambaran yang menyeluruh mengenai bidang kajian yang akan dilaksanakan supaya jelas dan teratur. Dan maklumat awal yang menunjukkan bahawa kajian ini adalah perlu dan penting untuk dikaji. Okay. Bila kita nak kaji sesuatu topik kan, okay, maksudnya dalam latar belakang kajian
kajian ni lah kita kena letak maklumat awal. Maklumat awal yang penting sahaja. Okey. Kemudian kita pergi kepada contoh. Okey. Contohnya kan. Okey, saya bagi contoh. Tajuk kajian ni ialah, tajuk dia cabaran guru dalam mendidik kanak-kanak Lembam di Sekolah Kebangsaan Daerah Pasir Mas. Maka latar belakang kajian ni kena berkaitan dengan guru yang mendidik kanak-kanak yang berkeperluan khas yang ada di Malaysia. Tak kira lah kanak-kanak tu lembab dari benturan ke macam tu. Yang orang panggil yang dikategorikan sebagai anak-anak berkeperluan khas. Jadi kita punya kajian ni kita boleh buat umum dia. Maksudnya macam mana? Kajian ni terhadap budak-budak budak-budak yang kurang upaya. Secara umum kanak-kanak yang lembam dalam membaca, menulis, itu kita boleh masukkan dalam latar belakang kajian ni. Okey. Contoh yang kedua pula, persepsi mahasiswa Universiti Sultan Azlan Shah terhadap pengajaran dan pembelajaran di rumah secara online, PDPRN. Sekarang kita boleh tengok kan, zaman COVID ni kan, kita semua belajar PDPR kan secara online. So siapa yang belajar secara online ni sekarang bukan setakat student universiti, student sekolah kebangsaan, sekolah menengah, dan ada juga kanak-kanak yang tadika pun diorang belajar secara online. So kita boleh kumpulkan dalam latar belakang kajian ni. Tak semestinya kita fokus kepada pelajar USAS saja. Maksudnya dalam latar belakang kajian ni secara umum dulu kita boleh letak siapa yang belajar secara atas talian ni. Maksudnya pelajar dalam kategori mana? You, budak sekolah menengah, budak sekolah rendah kan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada peranan latar belakang kajian. Okey. Secara jelasnya ni adalah fungsi lah kan. Fungsi latar belakang kajian dalam penyelidikan ni apa? Okey. Penulisan latar belakang kajian dalam karya ilmiah merupakan hal yang amat penting bagi seseorang pengkaji ini kerana apabila pengkaji memahami dan mengetahui tentang sesuatu kajian yang dipilih, maka secara tidak langsungnya pengkaji akan menjadi mudah untuk menjelaskan alasan dan masalah tentang kajian yang dipilih. Maksudnya kat sini, pengkaji tu perlu memahami dulu dan perlu mengetahui dulu apakah isu yang ingin dikaji. Contohnya sekarang kita boleh ambil kanak-kanak lesu PDPR kan. Okay, sekarang online kan, belajar online, tak semua kanak-kanak dapat masuk kan. Mungkin ada faktor kekurangan dari segi handphone ke, ada keluarga yang susah yang tak dapat nak beli internet, handphone dan sebagainya. So diorang akan mudah menjadi lesu. So apabila kita dapat memahami dan tahu tentang isu tu, jadi dengan mudahnya pengkaji ni akan buat kajian tu. Okay. Yang kedua, membangkitkan minat pembaca dan penilai terhadap topik yang dikaji. Okey, itu adalah fungsi latar belakang. Itu bila kita buat latar belakang ni, pembaca tu akan membangkitkan minat. Jadi kita kena buat latar belakang yang wow gitu. Barulah dapat menarik minat pembaca ni. Kalau buat yang simple kan, tak nampak pula, dia orang tak tertarik kan. Okay, yang ketiga, fungsi dia adalah memaklumkan kepada pembaca tentang kajian yang akan dilakukan dengan menjustifikasikan mengapa ia penting dan sesuai untuk dilakukan. Okay. So kat sini, bila kita nak buat satu-satu kajian ni, kita kena bagi tahu kenapa kita kena menjustifikasikan kenapa ia penting. Kenapa ia penting dan kenapa ia sesuai. Okay, sekarang kita ikut isu-isu yang relevan kan sekarang kan, isu COVID, isu budak-budak lesu, apa lagi. Macam itulah. Yang keempat, untuk membuat pembaca memahami pasal kajian yang akan dijalankan. Itulah fungsi latar belakang kajian ni. Tujuannya untuk membuat pembaca dan pengkaji ni memahami apa yang jalankan ni. Yang kelima, untuk menjelaskan kepentingan dan memberikan maklumat kepada pembaca tentang topik yang ingin dikaji. Okey, kita kena bagi tahulah
kenapa pentingnya topik isu yang terpilih ni, kenapa, macam tu. So, nombor 6, pembaca dapat memahami sesuatu masalah yang harus dipecahkan dan diselesaikan dalam kajian. So, apabila kajian ini dijalankan, masalah yang kita pilih itu kena pecah. Maksudnya kita akan dapat tahu dalam penyelesaian dia tu macam mana, apa yang masalah diorang hadapi. Kita kena pecahkan dalam kajian tu. Okey, yang last sekali, fungsi dia adalah pembaca dapat mengetahui kenapa kajian itu dikaji. Okey, kita mesti ada tujuan kenapa kita nak kaji benda tu kan. Okey, so pembaca pun dapat tahu apa yang kita nak kaji sebenarnya, pasal isu apa, macam tu. Okey, seterusnya teknik penulisan. Okey, dalam teknik penulisan ni, dalam menguraikan latar belakang kajian ni, pekaji seharusnya memasukkan pemboleh ubah yang digunakan dalam kajian tersebut serta menyatakan objektif kajian yang ingin dicapai secara keseluruhan. Manakala di bahagian latar belakang juga akan menerangkan berkaitan dengan tajuk, isu dan masalah yang berkait secara langsung dengan kajian dijalankan. Bahkan, bahagian ini juga akan menyokong dalam bahagian pernyataan masalah. Okey, kat sini jelaslah bahawa kita kena faham sesuatu isu, kita kena menjelaskan sesuatu isu, kita kena membincangkan sesuatu isu yang relevan untuk dikaji di dalam latar belakang kajian ini. Sebab itulah sangat penting. Sebab kita kena kupas sedikit sebanyak kenapa kita nak kaji, kenapa isu, kenapa ini, apa tajuk yang kita nak kaji kan, apa isu yang kita nak kaji. Gitu. Okey, yang ketiga, teknik penulisannya yang ketiga ialah perbincangan akan ditumpukan kepada pengkhususan bidang yang akan dikaji. Manakala isi pula tertumpu kepada tajuk. Okey, contohnya, bidang yang saya nak kaji ni bidang pendidikan. Okey, so isi dia pula mengikut tajuk. Contohnya, okey, isu pendidikan macam lesu PDPR lah, macam saya bagi tahu contoh tadi kan. Okey, lesu PDPR. So, kita perbincangan dalam latar kajian kita ni kena khususkan kepada bidang kita. Maksudnya bidang pendidikan, dan isi pula tertumpu kepada tajuk kita. Lesu PDPR. Macam tu. Okey, yang last sekali. Dan penulisan yang last sekali adalah membincangkan tentang situasi timbulnya masalah yang akan dikaji. Keberkesanan perbincangan ini dapat dilihat dari kemampuannya untuk menampakkan itu untuk diteliti dan difahami. Okey, seterusnya. Okey, berikut ni adalah sekadar orang kata info untuk pengetahuan semualah tentang 5 perkara yang perlu ada dalam latar belakang. Yang pertama, dalam latar belakang kita perlu ada sejarah yang ringkas, perkenalan gap ataupun pengenalan mengenai permasalahan cerita, pengenalan argument, support, fokus kajian, dan terakhir, kenapa kajian penting, kenapa kajian tu penting untuk dijalankan. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara untuk membuat latar belakang. Okey, yang pertamanya, latar belakang ditulis dalam keadaan yang ideal, yang mana latar belakang dijadikan sebagai visi atau misi yang diingini oleh para pembaca, para penulis dan atau pembaca. Okey, pertama kita perlu cari apa orang kata visi ataupun misi yang perlu apa, perlu ada dalam tajuk penulisan kita, dalam penulisan kita kan. Okey, itu yang kita kena buat dulu untuk orang kata permulaan. Yang kedua, pastikan info yang kita dapat ataupun info yang kita nak sampaikan tu bersesuaian dengan tajuk. Jangan kita ambil info yang terlampau jauh lari dia. Kata jangan kita ambil suatu isi ataupun informasi yang tak ada kena-mengena dengan tajuk. Okey, yang ketiga, latar belakang diambil dan disempurnakan melalui masalah ataupun objektif yang ingin disampaikan. Okey, contoh berkenaan dengan tajuk kita, latar belakang tu mesti ada apa kata,
ada kaitan dengan objektiviti, ada kaitan dengan masalah yang kita nak, orang kata, nak huraikan berkenaan dengan tajuk tersebut. Dan yang terakhir ialah menentukan jalan penyelesaian atas permasalahan yang telah berlaku berkenaan dengan tajuk. Okey, seterusnya. Dan ini adalah, orang kata, penutup bagi perkongsian kami pada hari ini. Okey, pertama, pengenalan dan latar belakang adalah maklumat yang penting dalam sebuah kajian. Pengenalan dan latar belakang perlu jelas supaya pembaca mudah untuk memahami apa yang ingin disampaikan, dan maklumat perlu ringkas dan padat supaya pembaca tidak tertanya-tanya atas perkara yang ingin disampaikan. Okey, kata yang dapat saya simpulkan dalam pengenalan dan latar belakang ni, kedua-duanya adalah, orang kata, satu part yang penting dalam sebuah penulisan, yang mana dengan adanya pengenalan, dengan adanya latar belakang, pembaca dapat tahu ataupun pembaca boleh faham apa cerita ataupun apa kajian yang kita ingin sampaikan. Dengan adanya latar belakang dan pengenalan yang jelas, dan orang kata lagi, orang kata, dengan lagi cantiknya ataupun lagi sempurnanya kalau latar belakang tu ringkas dan mudah untuk difahami oleh para pembaca. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.